Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita sama-sama baca. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati anak Ustaz Isyam, suami isteri sekeluarga yang berbahagia, anak dia Ahmad Juri, pegawai tadbir YPK DT daerah Keluang, dan juga isteri, anak dia tuan-tuan imam, petanda, tuan Bilal, AJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang sekalian yang kat dalam rumah boleh dengar ke? Boleh dengar ya? InsyaAllah. Alhamdulillah, kita sama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi keizinan kepada kita duduk dalam majlis taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil masa sedikit tuan-tuan, kita berkumpul ini mengikut MKS, modul keluarga sakinah yang ketujuh. Program yang kelima, aktiviti yang ketiga, iaitu mengingati, meraihkan hari keluarga dan hari-hari bersejarah bagi kita. Dan begitu juga dalam modul keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera merealisasikan sifat-sifat mahmudah ataupun positif di dalam masyarakat. Jadi kalau kita buat kajian, kita lihat dengan mata hati, dia punya tujuan dia sama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, kalau tak silap ayat dia ayat 13. Kalau tak silap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala cipta laki-laki perempuan. Cipta manusia ni berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai puak, bermacam-macam. Ada Melayunya, bangsa Melayunya, Cina, Indianya, dan macam-macam lagi. Li ta'arafu, ialah untuk kita berbaik-baik berkenal-kenalan. Tuan-tuan, bila kita sebut meraihkan hari keluarga, meraihkan hari bersejarah bagi kita, hari keluarga ni kadang-kadang kita lupa. Kita lupa nak raihkan hari keluarga, kerana mungkin kesibukan mencari rezeki. Macam burung terbang, keluar pagi balik petang, sampai kita lupa nak buat hari keluarga. Dan begitu juga nak meraihkan hari-hari sejarah bagi kita, hari perkahwinan kita dengan isteri kita. Kalau saya 40 tahun dahulu, kita lupa. Nak meraihkan hari kelahiran kita pun kita lupa. Nak meraihkan hari kelahiran isteri kita, anak-anak kita pun kita lupa dengan sebab kesibukan. Padahal itu salah satu daripada untuk merapatkan silaturahim seperti yang dianjurkan oleh anak dia hari ini. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih. Tuan-tuan dia. Kalau kita kata bos kita berpantun, dia kata apa? Buah pauh gugur ke batang.
Taman Muhibbah banyak berhutan. Daripada jauh dia datang. Semata-mata nak merapatkan mahabbah kita, persaudaraan kita. Walaupun malam datang juga. Jauh datang daripada Batu Pahat. Jadi tuan-tuan, yang ni pun kita kena renung juga. Sebab sekarang ni, kalau kita tengok, orang yang makan sekeluarga, satu hidang sekeluarga, mendapat selawat daripada Allah. Allah memberi selawat. Tetapi ialah kita kerja, isteri kerja, anak pun kerja, anak pun sekolah. Kadang-kadang seminggu sekali baru kita berkumpul. Padahal selawat daripada Allah tu hebat tu. Tak dapat kita nak laksanakan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam MKS yang ke-7, program yang ke-5, aktiviti yang ke-3, dianjurkan kita mengadakan, meraihkan hari keluarga ataupun hari bersejarah kita. Hari kita nikah dengan rumah kita. Supaya merapatkan, kita kumpul anak-anak, kalau dekat besan pun boleh panggil, buat sikit majlis macam tadi, ataupun kita buat khatam Quran daripada wadduha sampai habis tuan-tuan, ataupun mengajak baca surah Yasin ataupun surah Al-Mulk tuan-tuan ya. Tapi oleh sebab kesibukan kita macam burung terbang, lupa. Sebab hari ni tuan-tuan, ikatan kekeluargaan ni macam renggang. Anak-anak balik sekolah, satu pinggan duduk sana seorang makan, seorang makan kat sana. Kadang-kadang suami makan sendiri, isteri makan sendiri. Ini bukan cerita dongeng. Sebab saya dah lama dalam YPK ni, bila ada masalah keluarga saya tanya. Dia kata betul yang dia cakap. Saya balik kerja, saya singgah kat warung, saya tunggu makan. Suami saya begitu juga, dia balik kerja, dia singgah ke mana-mana warung, dia tunggu makan. Ada masa minta maaf kata dia, balik ni pun kata dia, tidur bilik lain-lain. Tidur bilik lain-lain. Tak tidur satu bilik, padahal suami isteri. Jadi begitu renggang, jauh tuan-tuan ya. Ayat yang ni pun kita kena renunglah juga tuan-tuan ya. Padahal tadi makan sehidang satu keluarga mendapat selawat daripada Allah. Mana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Yang ni pun kita kena tengok. Sebab tu dalam MKS kita, dalam keluarga sejahtera tuan-tuan, dianjurkan tuan-tuan, supaya kita tak lupa hari keluarga ni tuan-tuan. Marilah kita fikirkan bersama tuan-tuan. Kita fikirkan bersama. Yang keduanya, sempurna dengan doa yang dibaca oleh anak dia tadi, minta berkat bulan Syaban. Mungkin 13 hari bulan kita sampai kepada Ramadan. Tuan-tuan dia, ada 4 golongan manusia yang dirindui oleh surga. Surga rindu. 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang rajin baca Quran. Orang rajin baca Quran, dia baca Quran dengan lancar, di akhirat besok ma'as safaratil kiramil bararah, dia diletakkan dengan malaikat. Untungnya gitu. Orang yang baca tersangkut-sangkut pun dapat 2 pahala lagi. Tak kosong tuan-tuan. Mana galakkan untuk kita membaca Quran. Jadi orang yang rajin baca Quran ni, pandai-pandai kita lah tuan-tuan. Lebih lagi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah pilih bulan untuk diturunkan Al-Quran. Inilah dia tuan-tuan, di antara tanggungjawab kita suami, mengajak isteri anak kita sama-sama rajin baca Quran.
supaya surga rindu kita. Allah surga rindu, tuan-tuan. Yang kedua, surga rindu orang yang suka memberi orang makan. Nak bungkus bawa balik ke, nak jamu ke. Dan tapi sekarang dalam Covid ni kebanyakannya macam tu lah. Bungkus, bawa balik. Nak jaga juga SOP. Tuan-tuan, itu penting. Sebab dia kata apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang ketiga, orang yang menjaga mulut lidah. Dia tidak menyakiti orang lain. Nabi buat tazkirah kuliah. Kalau tahun 80-an dulu saya suka duduk. Ada satu stage tempat Nabi buat kuliah. Saya suka duduk, Nabi berkat. Sebab di situ atas tu semua pentol-pentol. Duduk. Zaman Rasulullah. Tahun 80-an, tuan-tuan saya pergi, saya suka duduk. Ambil berkat je. Pak Arab pun dia suka juga. Dia tengok kita duduk, nak ambil berkat. Tengah Rasulullah buat kuliah, Rasulullah break sekejap. Kalau kamu semua nak tengok ahli surga, sekejap lagi. Sekejap lagi orang tu masuk, Rasulullah pun tunjuk. Itu dia ahli surga. Itu dia ahli surga. Sampai 3 kali ulang. Yelah, orang ramai tengok. Termasuk anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Itu ahli surga. Anak Sayyidina Umar, Abdullah ni, tuan-tuan, Abdullah ni dia ahli tafsir. Dan dia juga pernah jadi Bilal di Masjid Nabawi. Masa Rasulullah ada. Dia ikut 3 hari 3 malam. Itu adat kita bertetangga rumah orang 3 hari. Dia kata Rasulullah cakap awak ahli surga. Tolong bagi ilmu awak tu dengan saya. Katanya orang yang tadi, apa yang awak buat itulah yang saya buat. Tak ada lebih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sampailah 3 hari. Ada adab bertanang ni tuan-tuan 3 hari jangan lebih. Kalau kita pun pergi rumah anak kita 3 hari dah lah balik jangan lebih-lebih sangat. Pening menantu kita. Pening. Nanti dia pukul cucu kita terasa pula. Dia pukul cucu kita terasa pula. Dia pegang pinggang jatuh pecah, kita ingat dia tak suka kat kita. Buat kerja orang tua ni lain, mudah terasa. Ya tak? Jadi tuan-tuan, sampai 3 hari dia pun minta balik. Sampai kat kenderaan dia. Dia kata, kalau betul lah awak cakap, orang-orang yang Nabi cakap, ahli surga ni cakap dengan anak Sayyidina Umar, kalau betul lah awak cakap, saya ni ahli surga. Betul, kata Abdullah bin Umar. Memang awak Rasulullah cakap sampai ulang 3 kali. Kalau betul lah saya ni ahli surga, ada satu amalan saya, iaitu saya tak pernah menyakiti hati orang. Kata Abdullah bin Umar, ini yang tak ada pada saya. Susah nak jaga lidah ni tuan-tuan. Nak jaga lidah ni susah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, ayat 183, surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua jadi orang yang takwa. Maknanya dengan puasa tu nak didik lidah kita jadi takwa, mata jadi takwa. Sebab tu tuan-tuan, bila masuk je Ramadan nanti, sekarang kita dah buat dah. Buang sifat-sifat kebendaan. Masuk kita dalam usrah, masuk dalam universiti kerohanian. Tak ada. Bawang-bawang ni tak ada. Bawang merah, bawang putih, bawang Holland, bawang India, bawang apa lagi tak ada. Semua bawang-bawang ni kena buang. Sebab kita nak la'allakum tattaqun. Kata Abdullah bin Umar, ini yang tak ada pada saya. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya kita ni, kita lah sama-sama kita lah tuan-tuan lah. Kita semayang. Kita ibadat kita buat, tapi kalau ada duduk berlonggok tu, segong sana sikit, segong sini sikit, tuan-tuan. Ni benda-benda ni kita kena tengok.
Mungkinlah puasa ni yang terakhir. Mungkinlah kan. Sahabat kita dah pergi tak sempat nak puasa. Tapi cantik lagi Jumaat. Dan yang keempat, orang yang dirindui oleh surga ialah orang yang rasa syukur, rasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya. Dia rasa gembira, syukur. Sebab tu tuan-tuan, guru saya kata, bila masuk saja bulan Ramadan, mungkinlah kita Selasa, malam Selasa maghrib tu tahmid 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatihah 7 kali. Saya tanya juga. Quran ada 114 surah. Termasuk Fatihah. 113 masuk dalam Fatihah keseluruhannya. Kesimpulan 113 dalam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis kursi. Hamidani abdi, hamba-Ku sedang memuji-Ku. Sebab Fatihah dialog antara hamba dengan Allah. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan ulama, kita manusia biasa, tapi Allah jawab bacaan kita. Seronok tuan-tuan. Begitulah sampai habis. Tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ya, kita tingkatlah puasa kita. Tuan-tuan dia, malam kita sahur, kita jaga yang membatalkan puasa. Senang. Susah yang membatalkan pahala puasa. Sebab Nabi ada sebut, kam min shaim laisa lahu min siyami ila ju' wal atas. Kam, ramai orang puasa, tapi tak dapat apa-apa di puasa dia. 2 saja dapat. Lapar sebab tak makan, dahaga sebab tak minum. Tuan-tuan, yang lain dia tak dapat. Padahal tinggi tadi tu. Babur Rayyan. Akhirat besok. Orang yang puasa ni tuan-tuan, masuk Babur Rayyan. Beratur kita. Tuan-tuan. Lagi-lagi kalau kita fikir tuan-tuan dia, bila kita mati besok roh kita keluar, disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah baca. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna, bukan hasanah, hasuna. Ulaika rafiqa. Berkawan dengan nabi-nabi, siddiqin, syuhada kat bakit 10,000, was-salihin, itulah rafiqa, kawan kamu yang terbaik. Sebab satu sifat yang mulia ialah sifat takwa. Takwa itu sifat muttaqin orangnya. Orang yang muttaqin. Sebab itu tuan-tuan, Allah datangkan puasa ni, semua ibadat sebenarnya bukan hanya semata-mata menunaikan kewajipan, ada rahsia di dalamnya. Rahsia inilah tuan-tuan. Allah nak didik, nak tarbiyah nafsu kita tuan-tuan. Kalau kita tengok macam ni tuan-tuan, kalau umat Muhammad pergi pada muttaqin, neraka bukan untuk umat Muhammad. Tak ada. Macam di Keluang lah, ada 2 penjara, Sempang Renggam satu, Kampung Gajah satu. Kau kan keluar masuk penjara? Iyalah. Orang kadang-kadang perli saya juga. Dekat Keluang ada 2 universiti terbesar, kata dia. Perli betul dia. Saya kata bukan untuk orang Keluang masuk. Kita pergi, dia tak bagi masuk. Saya pergi. Tuan-tuan, Assalamualaikum tuan. Saya diarahkan daripada JB. Buat ceramah dekat penjara. Dia kata ada surat. Surat tak ada. Saya kata sekarang ni orang pakai telefon aja. Saya dah datang. Pegawai tu pun datang. Oh ustaz lah, kata dia. Sebab dia belajar adik kita dulu. Sejak ustaz, kata dia. Dia pun telefon sana, telefon sini. Tak ada lah ustaz, kata dia. Awak tulis nama saya, ambil kat pengenalan saya, nombor kad. Kalau ada orang tanya, kata saya dah datang. Boleh. Dia tak berani nak. Dia tak berani nak apa ni masuk. Dia tak bagi tuan-tuan. Dia tak bagi. Jadi maknanya penjara itu bukanlah untuk orang baik. Betul, dia perli kita tuan-tuan. La ilaha illallah. Biarlah neraka dia, tapi bukan untuk kita tuan-tuan.
Sebab kita sudah tingkat pada muttaqin, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tersilap astagfirullahalazim. Dan Tuhan bagi lagi pula ayat 18 surah Az-Zariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur tiap-tiap malam sebelum subuh kamu bangun minta ampun dengan aku. Peluang. Itu temu janji. Temu janji Allah buat bangun. Tuan-tuan. Tuan tanya saya, ayanda macam mana nak bangun? Senang aja, taruh jam kat dalam hati. Macam mana ayanda? Ayat 107, 108, 10 surah Al-Kahfi. Jom kita baca. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya Allah, ya Tuhan, dengan kiramah hayat ini bangunkanlah hamba-Mu pukul 4 pagi, ya Allah, hamba-Mu nak ibadat. Satu ayat dijaga oleh 50 malaikat. 4 ayat kita baca 200. Kalau 200 malaikat jaga kejut kita tak bangun, memang telinga kita dikencing oleh syaitan. Ada jam dia. Ada jam dia. Bangun pun sihat, tuan-tuan. Bangun pun sihat. InsyaAllah. Tuan-tuan. Bangun kita buat sembahyang taubat. Nak baik lagi, tuan-tuan, sembahyang taubat. Ayat 135, 36. Surah Ali Imran selepas Fatihah rakaat pertama. Rakaat yang kedua lepas Fatihah ayat 110. Surah An-Nisa. Siapa yang bertobat dengan 2 ayat ini, insyaAllah dikira dah selesai. Itu senjata sulit, tuan-tuan. Tak hafal, buka Quran, taruh sebelah. Tuan-tuan, baca kuliah Qur'an. Selepas beri salam, baca, tuan-tuan. Kemudian baca taubat Nabi Adam. Ini peluang lah, tuan-tuan, peluang kita. Peluang kita, tuan-tuan. Kena pula 10 yang terakhir. 10 yang terakhir. InsyaAllah, siapa yang bangun 10 yang terakhir, tuan-tuan, InsyaAllah akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, semua Tuhan sediakan. Dan tuan-tuan jangan lupa tadi ya, tahmid, takbir, Fatihah dan surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah tu. Inna fatahna laka fataham mubina. Ya, ada guru suruh baca 5 saja, tapi saya cadangkan suruh baca sampai habis. Bukan banyak sangat Al-Fatah tu, silap saya 29 ayat tu saya salah. So inna fatahna. Baca, tuan-tuan baca sendiri tu tengok. Itu dia. Tuhan akan bagi semangat, kekuatan kepada kita, kekuatan kepada kita, keampunan dosa kita dan keluarga kita, itu yang penting, tuan-tuan. Surah Al-Fatah, juzuk yang ke-26 tak silap. Tak silap benar. Tuan-tuan boleh SMS lah dengan kawan-kawan, tuan-tuan. Untuk kita berkongsi ilmu, bukan nak ajar, berkongsi ilmu. Saya kira cukuplah sampai kat sini, ya. Hari pun dah dekat 10:10. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan rumah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.